Kita nak teruskan perkembangan pada ketika ini berkaitan dengan keadaan banjir di Kelantan terutamanya, dan telah pun bersedia bersama dengan saya dalam panggilan video pada ketika ini adalah Penguasa Kanan Bomba 2 PGKB 2 Muhammad Wildan Azhari, Penolong Pengarah Operasi Negeri Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kelantan. Telah pun bersedia di Kota Baru. Assalamualaikum. Selamat pagi tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama terima kasih kerana sudi bersama kami. Diharap berada dalam keadaan yang baik, sejahtera saja tuan di sana. Terima kasih banyak. Ya. Tuan mungkin kita boleh kongsikan berkenaan dengan perkembangan terkini banjir di Kelantan dan pada ketika ini Isnin 21 Disember bagaimana keadaannya di sana? Okey, baik, terima kasih daripada Seri Pentas. Ya. Untuk makluman semua, perkembangan terkini untuk banjir di Kelantan ni, kalau kita lihat daripada trend air adalah statik lah, yang mana ada beberapa stesen berdasarkan daripada Jabatan Pengelolaan Saluran masih di tahap bahaya, tetapi trend menurun. Jadi apa yang saya boleh katakan di sini adalah kita mengekalkan momentum kita dalam tugas-tugas penyelamatan. Walau bagaimanapun PPS tersebut sekarang ni air dia dah mengalir lebih kepada lokasi di kawasan Pasir Mas, yang mana semalam ada 4 daerah terlibat, namun kini ada 3 daerah yang terlibatlah. Tapi peningkatan berlakulah daripada segi mangsa keseluruhan yang perlu diselamatkan untuk operasi banjir pada kali ini. Ya tuan, kita faham 4 daerah dan sekarang menjadi 3 daerah dan peningkatan dari sudut bilangan tu. Tapi kalau nak dibandingkan, sebab kalau keadaan banjir sebelum ini pada tahun-tahun sebelum ini, bagaimana dengan keadaan yang terjejas pada tahun ini? Adakah agak sedikit berkurangan atau sama atau agak lebih teruk berbanding dengan keadaan musim banjir tahun-tahun yang terdahulu tuan? Okey, baik. Sebenarnya kejadian banjir di Kelantan ni merupakan saban tahun berlaku. Yeah. Sebenarnya persediaan telah diambil lebih awal yang melibatkan pelbagai agensi lah. Jadi kalau kita lihat ni, sebenarnya kalau diikutkan trend air, taburan hujan, kuarter hujan memang adalah sama seperti tahun-tahun sebelum ini. Walau bagaimanapun pada tahun ini kita mengambil pendekatan yang mana kita membuat hebahan awal kepada penduduk kampung. Jadi mereka maklum dengan siapa patut dihubungi dan mereka maklum bagaimana cara prosedur untuk berpindah. Lagipun sekarang ni kita di dalam pandemik COVID-19 ni, antara pendekatan yang diambil adalah kita akan advise kepada penduduk yang terjejas dengan banjir untuk berpindah ke rumah saudara terdekat lebih dahulu sebelum berpindah ke PPS-PPS yang telah ditetapkan. Menarik info ini, dan mungkin boleh tuan terangkan berkenaan dengan tata cara dalam menyantuni mangsa banjir dengan SOP yang ada dalam berdepan era pandemik COVID-19 ini, dan kemudian dengan usaha untuk menyelamatkan dan memberi bantuan kepada mangsa banjir. Mungkin ada tata cara yang perlu dipatuhi oleh pihak penyelamat sendiri? Okey, baik. Sebenarnya kita di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kelantan, khasnya lah kita telah membangunkan beberapa garis panduan bagi pengurusan mangsa ketika bencana banjir. Kita boleh ambil contoh bahawa sekarang ini kita perlu mematuhi 3S, 3W dan sebagainya dalam SOP pandemik COVID ni. So antaranya yang saya bangunkan adalah yang penting sekali adalah PPE anggota, personal protective equipment anggota sendiri. Kita lengkapkan anggota dengan face mask, sanitizer, dan kita make sure PPE anggota kita selamat. Sebabnya semestinya dalam mengendalikan mangsa ni kita memang akan directly contact dengan dia, tapi kita minimizekan contact tersebut dan kita maximiskan kita punya produk. Sebagai contoh, antara aspek yang kita ambil contoh sekarang ini, bila mana ke kawasan-kawasan pusat pemindahan ni, kita akan advise penduduk kampung yang mempunyai risiko-risiko seperti sakit, OKU, tidak boleh berjalan dan sebagainya, untuk kita pindahkan awal mereka ke pusat-pusat pemindahan. Jadi maknanya bila berlakunya kejadian banjir secara tiba-tiba ni, kita boleh manage, kita boleh organize kita punya pengurusan banjir tersebut. Setakat ini antara pendekatan yang kita ambil lah di negeri. Ya, tuan juga difahamkan antara peranan pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat di Kelantan di dalam berdepan dengan COVID-19 ini adalah membantu dari sudut pengurusan jenazah mangsa-mangsa, dan ada juga mungkin persoalan dan satu pertanyaan lah tentang bagaimana sebenarnya peranan yang dilakukan ketika musim air naik ini, apa peranan yang diberikan dan juga bantuan yang diberikan. Kalau tuan nak mengambil kesempatan ini untuk berkongsi perkembangan kami kisah ini. Okey, baik. Terima kasih. Dia sebenarnya kalau diikutkan bila mana berlakunya pandemik COVID-19 ni, semua kita lah orang awam, rakyat timbul panik
bagaimana untuk kita menguruskan. Tetapi kami di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di Kelantan, untuk makluman, setakat ini 7 kematian berkaitan pandemik COVID ini dan 6 antaranya diuruskan oleh KKM dengan bantuan daripada pihak bomba lah, unit khidmat, yang mana kita akan minta advice tu daripada pihak KKM sekiranya pihak KKM mengatakan bahawa memerlukan bantuan pihak bomba untuk mengendalikan jenazah, maka kita akan bersama dengan keluarga mangsa ataupun jenazah tersebut untuk menguruskan jenazah itu. Antaranya seperti yang sedia maklum, kita ada unit hazmat, hazardous material ni, yang mana PPE mereka ni memang kita make sure lengkap. Antaranya sebagai contoh penggunaan tie bag, kita akan buat double layer, kadang-kadang kita pergi ke sampai 3 layer, dan make sure dia memakai properly face mask, Google, dan menggunakan peralatan-peralatan yang sepatutnya dalam mengendalikan jenazah ini. Bagi kami ini adalah dikatakan sebagai kita serve, kita berkhidmat untuk masyarakat, kita berkhidmat untuk rakyat. Jadi bila mana kita mampu, kita perlulah bersama-sama berganding bahu dengan mana agensi yang ada untuk kita menyelesaikan masalah rakyat, untuk kita membantu rakyat. Jadi bagi saya menjadi tanggungjawab dan peranan bagi pihak bomba sendiri untuk melaksanakan tugas tersebut. Ya, baik, alhamdulillah, itu mungkin satu perkembangan dan juga informasi yang jarang kita dengar, tapi itu mungkin juga menjadi peranan nilai tambah daripada pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat. Tahniah tuan. Kita juga berkongsi berkaitan dengan ancaman haiwan berbahaya ketika musim banjir ini. Di surat khabar juga saya bacakan tadi kejadian berlaku di Cukai. Di Kelantan sendiri, adakah ianya juga menjadi satu kebimbangan atau telah pun ada kes yang berlaku di sana tuan? Berkaitan, kalau tanya saya, antara ancaman di musim banjir ni adalah yang kami selalu terima lah adalah berkaitan binatang berbisa lah. Binatang berbisa dan ancaman-ancaman lain yang boleh, sebagai contoh kita boleh lihat risiko-risiko ketika musim hujan ni, binatang-binatang berbisa tersebut juga mencari tempat teduh. Betul. Jadi kami sering mengingatkan kepada orang-orang awam, rakyat yang mana sekiranya berdepan dengan situasi seperti itu, cepat-cepatlah berhubung dengan agensi penyelamat ataupun mana-mana yang berdekatan supaya respon tu lebih mudah, dan jangan ambil tindakan yang berisiko, maksudnya mengambil tindakan sendiri yang mana boleh membahayakan pihak keluarga ataupun yang terlibat secara langsung lah dengan, yang kami nampak adalah haiwan berbisa lah sekarang ni yang kerap kalau sekiranya dalam musim banjir ni. Ya. Tuan, ini juga bukanlah satu perkara yang boleh diraikan ataupun menjadi pesta air apabila berdepan dengan situasi banjir ini. Tetapi kita tidak boleh lari bahawa kehidupan juga perlu diteruskan. Ada juga antara video dan juga gambar yang tular, mereka tetap meneruskan makan di kedai makan walaupun ada air di kaki. Mungkin nasihat tuan kepada orang ramai di dalam menyantuni kehidupan kita dan juga ketika berdepan dengan masalah banjir ini. Apa yang saya lihat sekarang ni, pihak PDRM telah menjalankan tugas task force dengan amat ketara lah, sebab kita nampak perbezaan berbanding tahun lalu dengan tahun ini. Pesta air tersebut adalah amat kurang. Memang kalau saya lihat memang boleh dikatakan tiada lah, mungkin kerana kompaun yang akan dikeluarkan oleh pihak PDRM tu. Jadi bagi saya pendekatan ni adalah amat baik, yang mana ianya juga boleh membantu pihak kami dalam menjalankan tugas-tugas harian yang lain lah. Kalau kita lihat daripada segi makan di kedai makan dan sebagainya dalam keadaan air penuh di kaki tu, mungkin sumber ekonomi perlu diteruskan kan. Kadang-kadang rutin harian yang lain juga perlu diteruskan. Betul. Jadi bagi saya kita pun tak boleh nak tolak daripada pendekatan begitu kan. Tapi bagi saya di peringkat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ni adalah kami pergi berjumpa dengan pihak masyarakat, rakyat. Kita ambil pendekatan, kita maklum kepada mereka bagaimana prosedur sebenar untuk berpindah. Kita maklum kepada mereka risiko-risiko yang akan hadir dalam sesuatu situasi sebegini, dan kita maklum pada mereka person-person in charge di setiap-setiap kawasan, sebab kadang-kadang mereka ni tidak tahu bagaimana prosedur sebenar untuk berpindah itu. Mungkin mereka pun dah jadi benda ni bisa tegal biasa. Betul. So menganggap benda ni biasa, tapi hakikatnya terdapat risiko-risiko yang perlu ditangani dengan keadaan segeralah. Ya. Tuan, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami. Ya. Ya, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami. Okey, baik, terima kasih banyak. Ya, selamat bertugas kami ucapkan juga kepada seluruh anggota Bomba dan Penyelamat di Kelantan terutamanya. Okey, baik, terima kasih. Terima kasih di edisi pentas. Ya. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi kemudian hari kalau Betul, terus memberikan perkembangan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, itu dia Penguasa Kanan Bomba 2 Tuan Muhammad Wildan Azhari, Penolong Pengarah Operasi Negeri Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kelantan, berkongsi berkaitan dengan perkembangan di sana dan juga turut memberikan nasihatlah bahawa ini bukan suatu pesta kerajaan untuk diraikan, tapi seperti biasalah yang penting keselamatan yang perlu dititik beratkan. Okey.